India telah meningkatkan tekanan diplomatik ke atas Iran selepas serangan maut ke atas kapal dagang di Selat Hormuz yang mengorbankan seorang klasi India. Iran membunuh klasi India, sementara India meninggalkan sikap berkecuali dan mengubah serangan di Selat Hormuz menjadi konfrontasi diplomatik secara langsung dengan Tehran. Pada hari Selasa 14 Julai 2026, New Delhi telah memanggil timbalan ketua misi Iran dan mengemukakan bantahan rasmi. Selepas peluru berpandu jelajah Iran, menurut Kementerian Pertahanan Emiria Arab Bersatu, mengenai kapal tangki MT Al-Baha, Ria dan MT Mombasa di bahagian selatan Selat dalam perairan wilayah Oman. Di Selat Hormuz, dua kapal yang berdaftar di bawah bendera Emiria Arab Bersatu telah diserang, yaitu Al-Mombasa dan satu lagi, Al-Bahia. Dalam serangan ke atas Al-Mombasa, seorang klasi India terbunuh dan 6 lagi cedera. Sekarang kerajaan India melalui Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri telah memanggil diplomat utama Iran, timbalan ketua misi, timbalan duta besar, dan menyatakan bantahan keras. Satu nota diplomatik yang tegas telah diserahkan kepadanya berhubung serangan yang berlaku itu. India mempertahankan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz dengan menegaskan bahawa kapal dagang tidak sepatutnya diserang dalam apa jua cara. Perlu diingat bahawa beberapa minggu lalu, diplomat utama Iran juga telah dipanggil dengan cara yang sama apabila seorang warga negara India terbunuh, seorang klasi dan yang lain cedera. Pada kesempatan lain, kami juga telah memanggil timbalan ketua misi kedutaan Amerika sebanyak 2 kali dengan cara yang sama. Tetapi pada pagi ini, Kementerian Luar Negeri telah memanggil timbalan kedua. Laporan terkini oleh kerajaan India menunjukkan seorang klasi terbunuh dan 10 rakyat India cedera, 2 daripadanya dalam keadaan serius. Kedua-dua kapal itu membawa 30 anak kapal India, antara 40 hingga 6 orang berada di atas kapal. Kebakaran telah berjaya dikawal, namun kematian itu telah memecahkan sikap menahan diri yang diambil oleh India terhadap perang tersebut dan meletakkan Tehran berhadapan dengan sebuah negara yang mempunyai pengaruh ekonomi, diplomatik dan maritim di rantau ini. Kedua-dua kapal tangki itu sedang berlayar melalui laluan selatan Selat Hormuz apabila mereka diserang. Serangan itu menyebabkan kebakaran dan kerosakan besar, tetapi anak-anak kapal berjaya mengawal api tersebut. Klasi India yang terbunuh itu berada di MT Al-Bahia menurut kenyataan terbaru dari New Delhi. Seorang lagi warga India di kapal yang sama cedera. Di MT Mombasa, 9 warga India mengalami kecederaan, 2 daripadanya parah. Maklumat terkini dari India telah mengemas kini laporan awal yang dikeluarkan oleh Emiria Arab Bersatu yang sebelum ini melaporkan 8 orang cedera secara keseluruhan. Iran telah mengemukakan bantahan rasmi. Kebimbangan telah dibangkitkan mengenai pembunuhan klasi India dan kecederaan 6 lagi warga India. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, selepas tamatnya gencatan senjata dan peningkatan peperangan, Selat Hormuz, Iran serta negara-negara seperti Bahrain, Kuwait dan Emiria Arab Bersatu telah menjadi sasaran serangan. Terdapat diaspora India yang besar bekerja di Emiria Arab Bersatu dan Asia Barat. Selain itu, Pelaut India merupakan tenaga kerja terbesar di laluan perdagangan di Selat Hormuz dan dalam projek-projek keterhubungan yang lain. Bukan semua berjalan lancar dari segi diplomatik. India cuba merapatkan hubungan, namun Pelaut India terus menjadi sasaran serangan. Perbezaan ini menunjukkan bagaimana angka-angka telah diselaraskan dalam beberapa jam selepas serangan itu. Pengawal revolusi Iran mendakwa telah menyerang 2 kapal tangki minyak gergasi yang dikatakan telah mengabaikan amaran, mematikan sistem navigasi dan cuba melalui laluan yang dianggap dilarang oleh Tehran. Kumpulan itu tidak mengenal pasti secara rasmi kapal-kapal tersebut dalam kenyataan yang dipetik oleh media antarabangsa. Walaupun begitu, alasan yang diberikan oleh Iran mendedahkan kaedah yang digunakan untuk memberi tekanan, iaitu melalui pelayaran. Teheran cuba memutuskan kapal mana yang boleh melintasi selat itu dan menjadikan sasaran mana-mana kapal yang mengikuti laluan yang disokong oleh Amerika Syarikat. Akibatnya ialah kematian seorang pekerja awam dari sebuah negara yang belum terlibat secara ketenteraan dalam peperangan itu. India juga memaklumkan bahawa wakil-wakilnya di Emiria Arab Bersatu sedang mendampingi mereka yang cedera dan memberikan sokongan kepada keluarga mereka. Ia menjelaskan bahawa sikap berhati-hati yang lama tidak boleh diteruskan apabila warga negara India terbunuh di atas kapal dagang.
Kementerian Luar Negeri telah memanggil timbalan ketua misi kedutaan Iran di New Delhi dan menyatakan kebimbangan yang mendalam mengenai kejadian tersebut. India telah memberi reaksi terhadap insiden di Selat Hormuz. Seorang warga India maut dalam serangan ke atas kapal tangki minyak Emiria Arab Bersatu. Sehubungan dengan itu, Kementerian Luar Negeri telah memanggil timbalan ketua misi Iran. Mari kita teruskan kepada Aditya Rajkau. Aditya, India memberi reaksi keras terhadap kematian seorang kelasi India di Selat Hormuz akibat serangan Iran. Kementerian Luar Negeri kini memanggil timbalan ketua misi diplomatik Iran. Tepat sekali. Ini adalah perkembangan besar pada saat ini, hanya beberapa jam selepas warga India terbunuh dalam serangan Iran dengan peluru berpandu balistik dan peluru berpandu jelajah di selat itu. Tekanan terhadap Iran meningkat kerana Emiria Arab Bersatu juga mengklasifikasikan serangan itu sebagai pelanggaran serius terhadap undang-undang antarabangsa dan menyatakan mereka berhak untuk bertindak balas. Jordan mengecam tindakan itu, menyatakan solidariti kepada Emiria Arab Bersatu dan mengirimkan ucapan takziah kepada India. Serangan itu tidak terhad kepada pertikaian antara Washington dan Teheran. Donald Trump terus memberi tekanan dalam beberapa jam berikutnya. Presiden Amerika Syarikat berkata bahawa beliau berhasrat untuk menyerang apa yang dipanggil Gunung Pequax, sebuah kompleks bawah tanah berhampiran Natanz. Gunung Pequax yang disebut itu merupakan sebuah kompleks bawah tanah berhampiran Natanz. Kenyataan itu mengulangi logik lama Donald Trump mengenai Iran. Dalam satu temu bual pada tahun 1988, beliau sudah pun menyokong tindakan tegas terhadap Teheran dan menyebut tentang pengambil alihan Pulau Kark sekiranya lelaki atau kapal Amerika diserang. Hampir 4 dekad kemudian, Selat Hormuz, Pulau Kark dan kemudahan berhampiran Natanz masih menjadi tumpuan strateginya. Gunung Pikit menempatkan terowong-terowong yang dalam dan dilindungi. Tetapi analisis yang diterbitkan oleh Institut Sains dan Keselamatan Antarabangsa menunjukkan bahawa kompleks itu masih dalam pembinaan, belum mempunyai kemudahan yang siap untuk beroperasi dan pada masa ini tidak dianggap sebagai tempat simpanan uranium yang diperkaya. Trump mengakui bahawa Amerika Syarikat tidak memantau aktiviti di lokasi tersebut, tetapi berkata serangan mungkin akan berlaku tidak lama lagi. Logik Washington nampaknya bersifat pencegahan untuk menghalang sebuah struktur yang masih belum siap daripada diubah menjadi kemudahan nuklear yang dilindungi pada masa akan datang. Risikonya ialah membuka satu lagi medan serangan pada ketika konflik sudah pun melibatkan kapal-kapal awam dan pangkalan yang didirikan di negara-negara lain. Iran juga telah melancarkan peluru berpandu ke atas sebuah pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Aman memaklumkan bahawa 4 peluru berpandu balistik telah ditembak jatuh dan tiada kematian dalam serangan itu. Gambar-gambar yang dikaitkan dengan kemudahan di Jordan tersebar di media sosial. Fakta yang disahkan ialah Teheran sekali lagi menyerang wilayah Jordan kerana kehadiran tentera Amerika, menyebarkan tekanan keluar sempadannya dan meningkatkan ketegangan dengan kerajaan-kerajaan Arab. Benjamin Netanyahu membalas di Dimona dengan memberi amaran kepada para pemimpin Iran. Bersedia untuk sebarang kemungkinan. Saya hanya boleh katakan satu perkara kepada anda semua. Tidak, saya akan katakan ini kepada pemimpin Iran yang sedang berkuasa. Jangan sekali-kali fikir akan ada ketenangan jika anda menyerang kami. Jangan harap perkara yang sama akan berulang, kerana kali ini bukan ulangan yang sama. Apa yang berlaku sudah cukup kuat. Ia akan menjadi satu tindak balas yang berbeza, jauh lebih kuat. Hari-hari apabila seseorang menyerang kita tanpa kita membalas dengan kekuatan penuh, sudah berakhir. Kita telah melakukan perkara itu terhadap paksi kejahatan di Iran dan kita akan terus melakukannya kepada sesiapa sahaja yang mencederakan kita. Perdana Menteri Israel menyatakan bahawa serangan baru terhadap wilayahnya akan menerima reaksi yang lebih kuat daripada sebelumnya dan Israel tidak akan lagi menerima sebarang pencerobohan tanpa membalas dengan kekuatan yang lebih besar. Ukapan itu mendekatkan lagi retorik Israel dengan pendirian tegas yang diambil oleh Amerika Syarikat pada ketika Trump mengancam dan terus menjalankan operasi terhadap kedudukan Iran. China meminta semua pihak bertenang, mengekalkan gencatan senjata dan menyambung semula laluan selamat di Selat Hormuz. Beijing bercakap tentang melindungi orang awam tetapi juga mempertahankan kepentingan ekonomi secara langsung. Data yang dipetik oleh Reuters menunjukkan bahawa China telah membeli lebih daripada 80% minyak Iran.
Sementara kilang penapisan bebas Cina telah menyerap kira-kira 90% penghantaran dari Iran. Pada Mac 2026, perang yang berpanjangan mengancam bekalan tenaga, harga dan pengaruh Cina ke atas Teheran. Oleh itu, Beijing cuba menghalang konflik daripada memusnahkan laluan perdagangan utama Iran. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga akhir. Sokong projek kami dan sumbangkan secara keuangan melalui IDPix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.